Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para pelajar EPPA 3053. Berikut adalah merupakan penerangan untuk kuliah yang ke-5 bertajuk pengekosan standard. Penerangan ini adalah untuk bahagian 1 mulai daripada slide 1 sehingga slide 20. Antara objektif kuliah yang akan diliputi dalam bahagian 1 ini ialah menerangkan penggunaan sistem kos standard dalam perancangan, kawalan dan penilaian prestasi. Kedua, menerangkan proses penetapan standard. Ketiga, menjelaskan tujuan lembaran kos standard dan penyediaan lembaran kos standard. Keempat, adalah merupakan objektif yang akan diliputi dalam bahagian kedua nanti. Objektif seterusnya 5 dan 6 akan diliputi di bahagian yang kedua, manakala objektif yang ketujuh akan diliputi di dalam kuliah yang ke-6 nanti. Pengurusan kos. Pengurusan kos bermula dengan penetapan perancangan sebagai contoh dalam belanjawan. Kita telah menentukan kadar-kadar standard, contohnya harga bahan mentah standard seunit, kadar buruh langsung sejam, kadar overhead berubah, kadar overhead perkilangan tetap dan sebagainya. So itu semua adalah merupakan kadar-kadar yang telah kita tentukan lebih awal dan akhirnya untuk penyediaan belanjawan kita akan mendarabkan dengan sasaran volume iaitu sasaran volume untuk dijual, sasaran volume untuk dikeluarkan. Maka kita dapatlah jumlah keseluruhan kos yang dibelanjawankan. So kos-kos standard ni sebenarnya merujuk kepada kos-kos seunit. Contohnya harga bahan langsung seunit. Tetapi bila kita darab dengan volume yang dirancang untuk dibeli, maka kita akan dapatlah jumlah kos belian yang dibelanjawankan. Kemudian kita akan bandingkan dengan tahap prestasi sebenar. Maknanya apa yang kita rancang, kita akan laksanakan. So, bila kita dah laksanakan, kita dah ada data-data harga belian sebenar, kadar upah sebenar, kadar overhead sebenar, jumlah belanja sebenar, yakni didarabkan dengan volume sebenar, maka bolehlah kita membuat perbandingan di antara sasaran standard dan juga prestasi sebenar. Now, tujuan kenapa kita membuat perbandingan ini biasanya adalah untuk tujuan kawalan. Kawalan maknanya nak memastikan bahawa pelaksanaan itu seiring dengan apa yang telah kita rancang. Dan juga untuk tujuan penilaian prestasi. Maknanya sekiranya pelaksanaan berjaya mencapai apa yang disasarankan, maka prestasi akan dianggap baik. Tetapi jika gagal untuk mencapai apa yang telah dirancangkan, maka kita kena siasat. Kita kena semak semula untuk lihat apakah masalah berlaku pada tahap pelaksanaan ataupun masalah berlaku pada tahap perancangan itu sendiri. Setelah mengenal pasti masalah, maka tindakan pembetulan harus dilakukan untuk pelaksanaan period-period akan datang. Alright. Apa dia yang dimaksudkan dengan cost standard dan kegunaan dia? So kalau kita tengok kat sini, cost standard seperti yang saya katakan sebelum ni, dia telah ditentukan lebih awal. Contohnya kalaulah kita hendak pelaksanaan yang kita jangkakan adalah untuk tahun 2021, maka belanjawan yang kita sediakan adalah pada tahun 2020. Jadi amount pratentu, maknanya amount yang kita tentukan lebih awal ni adalah pada tahun 2020 untuk pelaksanaan 2021. Digunakan untuk perancangan buruh, guna tenaga pekerja dan juga keperluan bahan mentah, termasuklah overhead perkilangan. Jadi seperti saya katakan tadi, untuk tujuan perancangan. Maknanya kos-kos standard ini akan didarabkan dengan volume yang dirancang, sasaran volume yang dirancang, maka kita akan dapatlah jumlah kos yang akan dibelanjawankan. Ketiga,
tahap prestasi yang dijangkakan. Ya, jadi bila kita menyediakan pengiraan kadar ni tadi, yakni kos seunit, ya, kos unit bahan, ya, kadar buruh langsung dan sebagainya. So itu adalah merupakan yang kita sasarkan. So maknanya contohnya kita kata, oh bahan mentah A ni kita akan beli pada harga RM10 sekg. Ya. Jadi itu adalah merupakan tahap prestasi yang kita sasarkan lah. Maknanya RM10 tu adalah harga yang terbaik, ya, pada tahap kualiti yang kita kehendaki, ya, pada amount yang kita kehendaki dan sebagainya. Jadi kita mengharapkan bila sampai pada pelaksanaan, kita bolehlah, ya, membeli pada harga RM10 seperti mana yang kita rancang. Okey. Dan ianya akan dijadikan sebagai benchmark, ya, ataupun tanda aras, ya, untuk mengukur prestasi. Jadi nanti bila sampai kepada pelaksanaan sebenar, kita akan semak balik. Ya, harga belian bahan kita tadi tu berapa? Oh, harga belian bahan kita dapat pada harga RM9 sekg instead of sasaran RM10 sekg. Kenapa jadinya begitu? Kita kena siasat lah. Ya, mungkin kerana pengurus belian compromise quality, maknanya dia membeli bahan mentah yang kualitinya lebih rendah daripada yang kita sasarkan. Maka of course lah harga akan menjadi lebih rendah. Ataupun mungkin kalau dalam polisi syarikat tidak ada belian pukal, tapi pembekal, ya, menawarkan belian pukal dan kita menerimanya. So oleh kerana itu kita dapat diskaun pukal. Okey, so mungkin juga kita menerima diskaun tunai, ya. Contohnya sepatutnya kita buat belian secara kredit, tapi instead kita bayar secara tunai. So bila kita bayar secara tunai, belian tunai harganya lebih murah. Jadi di situ wujudlah perbezaan, ya, di antara harga belian sebenar dengan harga belian yang disasarkan. Ya, jadi kita kena ukurlah prestasi. Ada prestasi yang memuaskan dan baik, ya, dan ada juga prestasi yang mungkin memuaskan tetapi tidak baik. Ini sebagai contoh, ya, bila, ya, pengurus belian, ya, pengurus belian membuat belian, ya, dan compromise quality. Harganya rendah, ya, berbanding dengan yang dirancang. So dapat jimat RM1 sekg. Of course, ya, dari segi sisihan, kalau kita ingat lagi dalam belanjawan fleksibel, ya, indikatornya adalah memuaskan. Tetapi itu bukan merupakan sisihan yang baik, prestasi yang baik. Ya, kerana apa? Kerana dia dah compromise kualiti, ya, untuk mendapatkan harga belian yang rendah. Ya, jadi bermakna harus ingat, ya, walaupun sisihan itu indikatornya memuaskan, tetapi tindakan itu tidak semestinya merupakan satu tindakan yang baik. Ya, maka dari segi prestasinya, ia tidak baik. Okey. Management by exception atau pengurusan berasaskan pengecualian. So bila kita membandingkan data-data standard dengan data-data sebenar, berkemungkinan besar akan berlaku variance, ya, ataupun mungkin tak berlaku variance. Kalau tak berlaku variance bermaksud apa yang kita laksanakan adalah seiring, ya, 100% seperti mana yang kita rancang. Namun begitu, item-item belanja tu banyak, ya, jadi berkemungkinan besar akan pasti ada banyak item yang mana wujudnya sisihan. Dalam pengurusan berasaskan pengecualian, kalau kita lihat di sini, katakan ini adalah merupakan standard. Okey. So, kalaulah katakan bahan langsung ni menepati standard, maka kita takkan buat apa-apa. Sebab apa? Sebab perancangan sama seperti yang dirancang. Ya, jadi kita biar je lah, maknanya kita assume that apa yang kita rancang tu memang cukup bagus, memang ideal dan kita pun berjaya untuk melaksanakannya. Okey. Hanya, ya, jika, ya, jumlah yang kita belanjakan untuk bahan ni melebihi daripada sasaran standard. So, kalaulah maknanya jumlah kos penggunaan bahan katanya adalah RM10,000, tu standard. Ya, RM10,000 lah, ya, kos penggunaan. Tetapi kita telah berbelanja sebanyak RM12,000, maknanya melebihi daripada standard. Dalam pengurusan berasaskan pengecualian, maka penyemakan akan dibuat. So kita akan buat siasatan lah, mengapa, ya, berlakunya sisihan ini tadi.
Ya, sebab ini adalah merupakan sisihan. Sebab kalau dia mencapai standard, memang tak ada sisihan. Okay. Okay. Unit cost standard ataupun cost standard seunit. Untuk menentukan unit cost standard bagi sesuatu input, dua keputusan mesti dibuat. Ya, so dua keputusan. Yang pertama ialah berapa unit input yang diperlukan untuk seunit output. Ya, merujuk kepada keputusan kuantiti. Contoh, sekiranya output kita adalah sebuah meja dan input, katakan input bahan merujuk kepada kepingan papan. Okay. So dari segi penggunaan standard, kita kata untuk menyediakan ataupun memproses sebuah meja, kita memerlukan 2 keping papan. So itu adalah merupakan keputusan kuantiti. Ataupun input kita lihat dari perspektif buruh langsung. Boleh juga. Contohnya untuk memasang sebuah meja, berapakah jam buruh langsung yang diperlukan. So itu pun merupakan keputusan kuantiti. Okay. Kedua, berapa amount yang perlu dibayar untuk kuantiti input yang digunakan. Okay. So ini adalah merupakan keputusan harga. Sebagai contoh, kita kata tadi sebuah meja memerlukan kepingan papan. So katakan 2 keping papan untuk sebuah meja. Jadi untuk tahu keputusan harga, kita kena tahulah sekeping papan harganya berapa. So kalau sekeping papan harganya RM10, maka 2 keping papan adalah RM20. Oleh itu, untuk sebuah meja, kos papan ialah RM20. So itu adalah merupakan amount yang perlu dibayar untuk kuantiti input yang digunakan bagi satu unit output. Okay. Sama juga, kita tengok contoh jam buruh langsung tadi. Untuk memasang sebuah meja, katakan kita perlu 1 jam. Atau okeylah 1 jam lama sangat. Okey, untuk memasang sebuah meja, kita perlu setengah jam, 30 minit. Okey. So, now katakanlah kadar upah sejam adalah RM20. Jadi, kalaulah jumlah jam yang diperlukan untuk memasang sebuah meja hanyalah 30 minit, maka kos upah buruh langsung untuk sebuah meja adalah 20 bahagi 2, iaitu RM10. Sebab kita hanya memerlukan 30 minit je, bukan sejam. Jadi itu adalah merupakan keputusan harga. So berapakah kadar ataupun kos buruh langsung yang diperlukan untuk memasang sebuah meja. Okey. Okey, sumber-sumber penetapan standard. Sebagai contoh, kita katakan kita memerlukan 2 keping papan untuk melengkapkan sebuah meja. So, macam mana kita tahu bahawa kita perlukan 2 keping papan untuk saiz-saiz tertentu? So, mungkin berdasarkan pada pengalaman lalu, kita telah cuba try and error, dapatkan papan daripada pembekal dan kita dapati bahawa 2 keping papan for that certain size, kita cantumkan, kita dapat a perfect table seperti mana spesifikasi kita. So, jadilah standard per unit adalah 2 keping papan untuk satu unit output. Okay. Sama juga dari segi buruh langsung, kita katakan bahawa kita perlukan 30 minit untuk memasang sebuah meja. So macam mana kita dapat 30 minit tadi tu? So mungkin kita dapat daripada pengalaman masa lalu. So maknanya based on in the past, kita lihat, kita kaji, kita dapati bahawa the perfect time untuk memasang meja dengan baik adalah 30 minit. So itu mungkin mengambil kira kecekapan separuh mahir pekerja-pekerja kita in general. Okay. Ataupun kita lakukan kajian kejuruteraan. So mungkin
kita katakan bahawa pemasangan itu memerlukan machine assisted, memerlukan penggunaan mesin, dan kita cuba untuk incorporate penggunaan mesin itu tadi. So kita buat test. Kita buat kajian, kita test, kita pasang, kita tengok okey, perfect tak meja yang kita pasang itu tadi. Kalau tidak, kita cuba semula lagi. So bahan pun macam tu juga. Kita boleh buat kajian kejuruteraan, kita tengok okey, mesin yang kita ada dengan papan yang kita beli ni perfect tak? Sesuai tak saiznya? Jadi boleh tak kita guna 2 keping papan untuk meja kita ni tadi. So kita kena buat kajian. So berdasarkan pada kajian itu tadi, maka kita dapatlah dari segi bahan 2 keping papan, dari segi jam buruh langsung adalah 30 minit untuk pemasangan. Macam tu. Ataupun daripada input daripada penyelia sendiri. Penyelia buat observation. Mungkin ada kumpulan-kumpulan kerja tertentu. So dia observe kumpulan A, dia observe kumpulan B, dia observe kumpulan C. So mungkin didapati bahawa kumpulan C ada teknik baru untuk memasang dan melibatkan masa yang lebih singkat daripada 30 minit. So dapat jimat katakan 2 minit pun cukuplah, instead of 30 dah jadi 28 minit. So mungkin 28 minit itu akan dijadikan standard untuk amalan seterusnya. Jadi kumpulan A dengan kumpulan B kena study lah macam mana kumpulan C buat untuk memendekkan masa pemasangan daripada 30 minit menjadi 28 minit sahaja. Okay. Alright. Okay, pembentukan standard. So kita ada standard ideal, memerlukan kecekapan maksimum dan hanya boleh dicapai jika kesemua beroperasi secara sempurna. Maknanya this is a perfect situation. Kita andaikan bahawa papan-papan yang kita beli memang tip-top condition, takkan rosak. Kita andaikan bahawa buruh-buruh kita memang segar, tak sihat, cekap. So tak ada slack mana-mana. So kita andaikan mesin kita pun perfect, tak rosak, electricity semua on point. Kita ada generator backup instantaneously. So tak ada apa-apa lah semua. So kalau mesin pun kita dapat guna full utilization of the machine. So itu adalah merupakan standard yang ideal. Kecekapan maksimum, which of course is not practical. Sebab in reality benda ni tak berlaku. So mungkin mesin akan rosak, berlaku blackout, bahan sampai lambat. So a lot of things can happen. Okay. So kecekapan maksimum not possible. Okay, standard yang dapat dicapai. So standard yang dapat dicapai boleh dicapai di bawah keadaan operasi secara efisien. So efficient, yes, it can happen. Maknanya kita cuba maximize utilization of the machine. Of course kita tak boleh pergi kepada maksimum, tapi kita cuba untuk mencapai tahap mana yang kita boleh mengambil kira persekitaran kilang kita, ruang kita, mengambil kira bahan kita, mengambil kira pekerja kita dan sebagainya. So pekerja pun macam tu juga. Kita ada pekerja yang sangat mahir, kita ada pekerja yang langsung tidak mahir, tapi kita ada yang tengah-tengah ni, which is yang separa mahir. So mungkin standard yang kita nak gunakan adalah merupakan standard yang boleh dicapai oleh semua orang. Yang tak mahir ni pun maknanya kita akan cuba sebaik mungkin untuk train mereka supaya mereka boleh jadi at least sampai ke tahap separa mahir, supaya tidak merugikan syarikat. So ini adalah merupakan standard yang dapat dicapai. Dan we have standard Kaizen. Standard Kaizen ini sebab perkataan Kaizen ni bermaksud it's a Japanese word, bermaksud continuous improvement ataupun penambahbaikan berterusan. Jadi standard Kaizen menggambarkan perancangan penambahbaikan berterusan, dan merupakan salah satu daripada jenis standard yang boleh dicapai. Sebab penambahbaikan berterusan ni adalah berdasarkan kepada amalan. So contohnya sebelum ni kita perlukan 30 minit untuk pasang sebuah meja. Tapi berdasarkan kepada idea-idea penambahbaikan oleh kumpulan C tadi, kumpulan C
dapat memasang ya pada 28 minit saja. Ya. Jadi 28 minit akan dijadikan standard untuk seterusnya, ya, pelaksanaan bulan seterusnya, sehinggalah ada kumpulan baru yang dapat pasang less than that. So mungkin ada kumpulan B tadi, dia pun nak compete, so dia dapat pasang ya pada 27 minit. So 27 minit tu pula akan dijadikan standard ya pelaksanaan untuk bulan-bulan berikutnya. Begitu ya. So therefore dalam Kaizen standard ya, dalam standard Kaizen ni standard itu akan berubah-ubah. Ya, maknanya as you improve, that will become the new standard. So as you improve further, and of course the new standard will be enhanced. Macam itulah. Okay. Right. Okay, pendekatan pengukuran kos. Pengukuran kos ni berarti kita nak mengira kos produk mencampurkan bahan langsung, ya, buruh langsung dan juga overhead kilang. So ini adalah merupakan kos-kos perkilangan lah. So kita akan campur ya, kos-kos perkilangan ni juga kos produk. So kita akan campur, kita dapatlah jumlah kos produk. Okey. Dalam pengukuran kos kita ada ya, satu sistem pengukuran sebenar yang mencampurkan kos bahan langsung sebenar, kos buruh langsung sebenar, kos overhead kilang sebenar. Okey, kemudian kita ada juga sistem pengukuran normal. Maknanya bila kita kira kos produk, kita akan mencampurkan kos-kos bahan langsung yang sebenar dilibatkan, kos-kos buruh langsung yang sebenar dilibatkan, tetapi bila sampai kepada overhead, kita akan guna apa yang dikenali sebagai aplikasi, applied overhead. Dan yang ketiga adalah pengukuran standard. So dalam pengukuran standard ini, kita akan guna bahan pun kos bahan standard, yakni yang pratentu yang kita dah tentu lebih awal. Buruh langsung pun kita akan gunakan kadar standard ya, ataupun kos standard ya, buruh langsung seunit pratentu, dan overhead kilang pun kita akan gunakan yang sudah pratentu. Okey. Now, so kalau kita lihat ya, dalam sebenar pengiraannya adalah kos sebenar didarabkan dengan unit sebenar. So harga belian bahan sebenar darab dengan unit sebenar. So kalaulah sekeping papan RM10, ya, itu adalah harga belian kita dan kita perlukan 2 keping untuk seunit output, ya. So maknanya kita pun actual kita guna 2 keping juga. Jadi 2 keping darab dengan RM10, maka kita dapatlah jumlah kos ya sebenar sebagai RM20. Macam tu. Okay. Right. Aplikasi. So aplikasi dalam sistem pengukuran normal, cara pengiraan dia ialah kita menggunakan kos standard seunit, maknanya yang pratentu yang kita dah tentukan lebih awal, tetapi kita akan darab dengan unit sebenar. Ya, so aplikasi ni kalau kita lihat ya, maknanya seolah-olah macam kita kira dalam belanjawan fleksibel. Macam itulah. Ya, so dalam belanjawan fleksibel kita ada unit sebenar, kita darabkan dengan cost standard. Ya, so samalah tu. So that is known as applied. Okay, manakala dalam standard, ya, sistem pengukuran standard, semua standard, kosnya pun standard, ya, unit ataupun volumenya juga adalah standard. Ya, jadi antara sebenar dengan aplikasi, perbezaan terletak pada kos. Ya, antara aplikasi ya dan standard, perbezaannya terletak pada unit. Antara sebenar dan standard, ya, perbezaannya terletak pada semua. Ya, sebab sebenar adalah kos sebenar darab unit sebenar, tapi standard adalah kos standard darab unit standard. Semua tak sama. Okay. Right. Kebiasaannya syarikat di dalam mengira ya product costing, especially untuk interim decision making, untuk penyediaan penyata pendapatan contohnya secara interim, yakni secara bulanan, memang kaedah yang akan digunakan adalah kaedah sistem pengukuran normal, ya, di mana bahan langsung
dia ambil data sebenar, memang mudah untuk kita dapat sebab sebelum kita nak guna kita beli dulu. Ya, buruh langsung pun memang mudah ya dah rekod data payroll kita sebab sebelum mereka bekerja kita dah ikat kontrak dengan mereka berapakah kadar upah yang kita nak bayar dan sebagainya. Jadi bila mereka bekerja kita dah rekod ya the actual time taken ya. Dari segi pelaksanaan kerja itu tadi. Okey. Jadi aplikasi ni kerana dia merujuk kepada overhead ya. Untuk overhead kilang ni memang kita dah dalam costing kita dah belajar overhead kilang ni memang itemnya banyak. Lepas tu untuk mendapatkan data-data sebenar ya secara timely memang susah. Contohnya macam simple macam bil elektrik. Kita nak kira kos produk untuk bulan Mei, tapi bil elektrik bulan Mei belum dapat lagi. Ya, bil elektrik bulan Mei akan dapat pada bulan Jun. Oleh kerana itu, untuk tujuan internal decision making, untuk tujuan interim reporting, ya, semua kita akan gunakan sistem pengokosan normal. Sebab untuk overhead kilang, kita akan gunakan aplikasi. Okay, right. Yang kita akan belajar hari ini adalah pengokosan standard. Dalam pengokosan standard, semua kita akan gunakan data-data standard. Kenapa? Sebab kita nak buat kontrol. Ya, kita nak membandingkan standard dengan sebenar. Ya, untuk control purposes dan juga untuk tujuan performance evaluation. Okay. Okay. Untuk topik pengokosan standard ini, kita akan zoom in kepada 4 ya, item iaitu bahan langsung, buruh langsung, overhead perkilangan berubah dan overhead perkilangan tetap. So pertama sekali kita akan zoom in kepada bahan langsung. Okay. Harga standard seunit ya, bagi bahan langsung merupakan kos belian bahan tersebut. Ya. Tapi harga standard seunit juga sebenarnya merangkumi semua kos-kos yang terlibat dalam proses belian itu tadi. Yakni kos-kos yang terlibat ya, dalam proses membawa masuk bahan mentah daripada supplier ke premis kita sebelum bahan mentah itu digunakan dalam proses pengeluaran. Okey. Maka kita akan dapat nanti ya, harga standard seunit. So harga standard perlu juga menggambarkan satu adalah dari segi kualiti bahan. Sebab pasti akan terdapat perbezaan ya di dalam harga standard seunit sekiranya kualiti bahan itu berbeza. So kalau kita perlukan kualiti yang lebih tinggi, maka kita kena anticipate lah harga bahan juga akan meningkat. Okey, diskaun. Diskaun apa? Diskaun untuk kuantiti pembelian, yakni diskaun pukal. So diskaun pukal ini kita kena decide. Ya, kalaulah kita memang hendak diskaun pukal, maknanya kita kena beli banyak. So dalam polisi syarikat mesti telah menetapkan yes, ya, kalau kita boleh take advantage of diskaun pukal, kita akan take advantage of it. So maknanya dalam penetapan standard, ya, dalam penetapan harga standard seunit, kalaulah syarikat telah menetapkan bahawa dia nak ambil diskaun pukal, maka harga standard seunit itu akan jadi rendah lah. Ya, sebab dia dah tolak dengan diskaun pukal. Dia mesti dah set dalam standard dia, dalam perancangan dia nak buat apa. So kalau dalam perancangan dia nak bahan yang berkualiti, maka harga standard akan tinggi. Kalau dalam perancangan dia nak decide nak ambil diskaun pukal, maka harga standard dia akan ditolak, turun lah. Apa lagi? Dan diskaun untuk pembayaran awal. Contohnya dia nak sama ada nak bayar awal, so dia nak bayar dalam tempoh diskaun tunai. Ataupun dia nak bayar secara tunai instead of secara kredit. So kena tengok polisi syarikat. So kalau polisi syarikat menetapkan bahawa kita akan membuat pembayaran dalam tempoh diskaun tunai, berarti harga akhir akan ditolak dengan diskaun tunai. So menjadi lebih murah lah. Maka harga standard akan menjadi lebih murah. So kena take note of that. And then kos pengangkutan masuk. Kos pengangkutan masuk ni siapa bayar? Ya, pembekal yang bayar ke ataupun kita bayar? So kalau pembekal bayar, biasanya dia dah incorporate dalam selling price. Ya, jadi harga yang kita bayar tu dah termasuk lah. Tapi kadang-kadang dia terpisah. Ya, maknanya kita yang terpaksa tanggung ya harga untuk membawa harga kos pengangkutan untuk membawa masuk ya bahan mentah ke premis kita.
Jadi kos pengangkutan masuk ni must be added lah. Ya, mesti ditambah kepada harga belian bahan. So, kalau mahal pengangkutan, maka harga standard seunit bahan kita akan juga jadi mahal. Ya, so kena add together dah masuk dah. Okay. Okay, so kos penerimaan dan pengendalian bahan. Ini contohnya lori dah sampai. So kita ada pekerja ya yang terlibat untuk membuat penyimakan, nak pastikan bahan yang sampai itu betul, kemudian nak bawa turun ya bahan-bahan itu daripada lori, ya nak angkut, ya nak handle material, masukkan ke dalam store. So semua ni akan melibatkan kos. Ya, dan semua ni juga akan menjadi sebahagian daripada penetapan harga standard seunit. Jadi kos-kos lagi bahan tersebut belum lagi diguna di dalam proses perkilangan, dia akan dianggap sebagai ya, kos untuk membawa masuk ya, dan menyediakan bahan supaya ianya boleh diguna. So jadi itu akan ditambahlah menjadi sebahagian daripada penetapan ya, harga standard bahan seunit. Okay. So all this ya, kena diambil kira dalam penetapan harga standard. Okay, sebagai contoh lah ya. Syarikat AB merupakan pengeluar Deluxe Yogurt. Deluxe Yogurt ni adalah merupakan produk siap kita lah. Ya, mungkin dalam kotak-kotak ke ya. Okay. Salah satu bahan mentah yang digunakan adalah yogurt. So yogurt ni adalah bahan mentah. Deluxe Yogurt adalah output. Ya, produk siap. Yogurt adalah input bahan. Okay. Harga seunit bagi menentukan seounce yogurt adalah seperti berikut. Okay, kita decide. Kita nak beli yogurt grade A. Harga belian 0.018. Ya. Ini untuk seounce. Ya, seounce yogurt. Okay, tolak diskaun pembelian. So kita kata, oh kita nak ambil diskaun pembelian lah. Okay, dan kita terpaksa tanggung kos pengangkutan masuk. So diskaun kita tolak, kos pengangkutan masuk kena ditambah. Okay, kemudian kita terpaksa juga libatkan kos penerimaan dan pengendalian bahan mentah. Okay, so tambah lagi. So akhirnya dapatlah ya harga standard seounce yogurt. Ini untuk seounce baru. Ya, belum lagi untuk seunit produk siap. Okay, so ini apa dia ni? Ini adalah keputusan harga. Okay, sekarang ni kita nak tahu berapa ounce yang diperlukan untuk menyiapkan sekotak Deluxe Yogurt. Itu adalah keputusan kuantiti. Okay, next ya. Okay, so sekarang ni kita tengok keputusan kuantiti pula. Yakni menentukan kuantiti standard seunit. Adalah amount bahan yang digunakan bagi setiap unit produk siap. Ya, so maknanya kita nak tahu berapakah jumlah ounce yogurt yang diperlukan untuk membuat satu kotak deluxe yogurt, which is output. So, quantity standard perlu menggambarkan apa pula? Dia akan menggambarkan keperluan bahan. So, keperluan bahan ni diambil daripada BOM, Bills of Material. Dalam Bills of Material akan merekodlah setiap kali kita keluarkan bahan mentah ya daripada store untuk ke tapak kilang, so itu akan menentukanlah apakah bahan-bahan yang diperlukan ya untuk menghasilkan produk siap kita. Okay, and then kerosakan yang dijangka, ini yang kita jangka. So kalau kita ingat dalam costing, kita ada kerosakan normal, kerosakan abnormal. So kalau kita dah jangka, itu adalah kerosakan normal. Kos kerosakan normal akan menjadi sebahagian daripada kos produk kita. Jadi dalam kes ni dia akan menjadi sebahagian daripada kos bahan mentah kita. So dia akan jadi mahal lah. Ya, dia akan jadi lebih tinggi lah. So kalau kita tak jaga ya kualiti kerja kita, selalu bahan mentah yang kita beli pun kita tak jaga dari segi kualitinya, so akan berlaku bukan sahaja kerosakan dari segi bahan mentah, tetapi juga kerosakan ketika kita menggunakan bahan mentah tersebut. So ini akan meningkatkan ketidakefisienan syarikat. Okay. Ketiga, sisa yang tidak dapat dielak dalam proses pengeluaran. So maknanya tidak dapat dielak. Tidak dapat dielak maknanya kita dah jangka juga. So yang mana yang kita dah jangka, kita akan incorporate ya di dalam jumlah bahan mentah yang kita terpaksa guna
ya, untuk menyiapkan satu produk siap. Sebab ingat ya, ini adalah keputusan kuantiti. So jadi kuantiti dia makin bertambah. Ya, bertambah kerana incorporate kerosakan yang dijangka. Bertambah lagi ya, incorporate sisa yang dijangka. So dah jadi kuantitinya dah jadi semakin banyak ya untuk setiap kotak ya deluxe yogurt. Okey, dan mungkin kita ada bahan yang dijangka juga ya dalam bentuk scrap. Okey, contoh pengiraan untuk standard bahan langsung. Kuantiti standard yogurt ya, yakni bahan langsung tadi, bagi 1 unit deluxe yogurt yakni output dikira seperti berikut ya. Okey. Keperluan bahan okey 20 ounce katakan dalam contoh ni, kerosakan yang dibenarkan 5 ounce. Okey, maka kalau ini saja yang kita nak ambil kira dalam penentuan standard input ya, maka kita campur je lah. So kita dapat kuantiti ya, standard input ya, kuantiti standard bagi seunit produk. Okey, sebab 1 unit deluxe yogurt yakni produk output kita perlukan 20 ounce dan kerosakan yang dibenarkan 5 ounce. So kita dapatlah 25 ounce yogurt untuk 1 kotak deluxe yogurt. Okay. So cost standard bahan langsung will be, sebab kita dah kira ya berapakah harga se-ounce. Ya, harga ataupun kos belian se-ounce adalah 0.02, maknanya 2 sen se-ounce. Tapi untuk 1 kotak output deluxe yogurt kita memerlukan 25 ounce. So bila kita darab maka kita dapat 50 sen. So kos 50 sen ni apa? Kos standard yogurt ya untuk 1 kotak deluxe yogurt. So ini adalah kos standard input bahan langsung. Alright. Okay, kita akan lihat pula pengiraan kos standard untuk buruh langsung. Okay, so seperti biasa kita ada keputusan kuantiti, keputusan harga. Yes. Okay, kadar standard sejam ya untuk buruh langsung termasuk semua ya kos-kos buruh langsung. Ya, seperti kadar upah sejam itu sendiri. Kemudian kita ada sumbangan majikan contohnya untuk KWSP, SOKSO, ya, sumbangan majikan untuk skim persaraan pekerja ya. Jadi semua ni akan menambahkan lagi perbelanjaan syarikat lah dari segi upah ya, jumlah upah yang perlu dibayar. So ini semua akan diambil kira ya dalam penentuan kadar standard sejam. Sebab okey. Kebanyakan syarikat menggunakan kadar tunggal ya. So kita ada kadar tunggal bagi kesemua pekerja dalam satu jabatan. So maknanya satu jabatan specialized labor, they will have one rate. Walaupun dalam tu kita ada pelajar, pekerja mahir, pekerja separa mahir, ya, pekerja yang tidak mahir. So kadarnya berbeza, but you will average it up. Ya. Sebab ini merupakan estimation, ya, anggaran. Kita nak menentukan standard. Jadi kalau banyak sangat data, ini akan merumitkan ya perbandingan di antara sebenar dengan standard nanti. Okay. So, kita akan menggunakan kadar tunggal standard bagi kesemua pekerja dalam satu jabatan. Ya. So, dengan mencampurkan upah tertinggi dan upah terendah. So, kita average out lah. Okay, digunakan untuk memudahkan penggunaan cost standard. Okay. Membolehkan pemantauan campuran sebenar pekerja dalam jabatan. Ya. So, maknanya kita akan dapat monitor lah. Labor mix. So, labor mix ni nanti kita akan belajar di dalam kuliah yang ke-6. Okay, contoh, kadar standard seunit sejam bagi campuran buruh. Ya, katakan ini adalah operator mesin. Ditentukan dengan menggunakan kadar upah purata. Ya, maknanya kadar tunggal lah. Contoh mengambil kira KWSP dan skim persaraan seperti berikut. Okey, so kadar standard seunit. Mengambil kira kadar upah sejam. Katakan kita bayar kadar upah sejam RM5. Sumbangan majikan untuk KWSP RM2. Sumbangan majikan untuk skim persaraan RM1.
maka kita dapatlah kadar standard seunit jam buruh langsung RM8. So walaupun basic upah kita adalah RM5, tetapi oleh kerana terdapat perbelanjaan-perbelanjaan lain yang secara langsung terlibat dengan buruh kita, maka dia akan meningkatkan kadar upah kita lah. Okey. Next, kita pergi kepada jam, penentuan jam. So, jam standard seunit untuk buruh langsung menyatakan amount jam buruh yang diperlukan untuk menyiapkan seunit produk. So, contoh macam kita tengok tadi. So, berapakah jam buruh yang diperlukan untuk memasang sebuah meja. Macam itulah. Okay. So, tapi ini kita nak buat yogurt. Okay. So, jam standard seunit termasuk jam buruh seunit. Okay. Jam buruh seunit ni merupakan yang dia bekerja lah, yang dia bekerja betul, so kita akan ambil kira jumlah jam kerja masa nak pasang tu contohnya 30 minit. Tapi kita akan ambil kira juga, dia pun perlu berhenti, berehat, solat dan sebagainya. So semua tu akan termasuk dalam pengiraan yang standard ni tadi. Okay. Jangkaan masa untuk pemasangan, ini semua yang telah kita jangkakan. Jadi yang kita jangkakan, sebab mesin kita selalu rosak. So kita terpaksa incorporate it dalam jam standard, dan of course ini akan meningkatkan lagi kos produk kita lah, menjadikan kita tidak kompetitif. Jadi to be competitive, you must try to eliminate this as much as possible lah. Okay. So, jangkaan masa produk-produk ditolak. Ini pun sama juga. So, bila ada unit yang rejected, sama ada bahan mentah rejected, ataupun barang siap rejected, pekerja tersebut akan terpaksa bekerja semula, reprocess. So, rework. So, aktiviti-aktiviti rework ni akan meningkatkan lagi jam buruh tu tadi. So, dia akan jadi panjang lah jam buruh tu. Sepatutnya nak siap sebuah meja 30 minit je. Tapi oleh kerana mesin rosak, produk rosak, macam-macam, so dia jadi lama. Dan semua ni kita dah jangka. So bila kita dah jangka, kita akan jadikan dia sebagai kadar standard. Kadar jam standard. Okay. Okay, kita sambung dengan contoh pengiraan untuk deluxe yogurt bagi buruh langsung. Jam standard yang diperlukan untuk mengeluarkan deluxe yogurt ditentukan seperti berikut. Okay. So, asas jam buruh seunit 0.08 jam. Maknanya untuk menyiapkan satu kotak deluxe yogurt, asas jam buruh, jam kerja buruh itu sebenarnya adalah 0.08. Tapi on top of that, kita benarkan juga masa rehat. Jadi itu akan menambahkan lagi lah jumlah jam buruh yang diperlukan untuk menyiapkan deluxe yogurt. So, tambah. Lepas tu masa untuk pemasangan, kerosakan. So kadang-kadang ini adalah yang kita jangkakan. So kadang-kadang mungkin ada mesin kita yang rosak, bahan kita yang rosak dan sebagainya. So kita dah jangkakan. So itu akan menambahkan lagi jumlah jam standard, buruh langsung seunit produk kita. Jadi bermakna untuk menyiapkan deluxe yogurt sekotak, kita memerlukan 0.01 jam. So sekarang ni bolehlah kita kira kos standard buruh langsung seunit. Tadi kita dah kira dah berapakah kadar buruh langsung kita. So kadar buruh langsung kita adalah RM8 sejam. Tapi kita tak memerlukan sejam. Kita hanya memerlukan 0.01 jam. Jadi bila kita darab dua ni, kita dapat RM0.08. So ini adalah merupakan kos buruh langsung bagi satu unit produk siap kita. Okay. Selesai, kita bolehlah sediakan lembaran kos standard. Untuk mencampurkan kos bahan langsung, kos buruh langsung dan juga kos overhead kilang. So kita ada harga standard tadi, untuk bahan langsung, buruh langsung dan overhead kilang. Dan kita ada berapa banyak yang kita gunakan. Maka kita akan dapatlah kos standard untuk seunit output. Okay. Deluxe yogurt output kita. So, bahan-bahan yang diperlukan, kita ada banyaklah bahan-bahan yang diperlukan.
Tetapi kita nak fokus kepada yogurt sahaja. Yes. Okey, untuk yogurt kita dah kira sebelum ni. Okey. Harga standard ya untuk se-ounce yogurt adalah 0.02. Ni untuk se-ounce. Tapi untuk deluxe yogurt output kita perlukan berapa? Kita perlukan 25 ounce. Jadi 0.02 harga se-ounce darab dengan 25 ounce, maka kita akan dapat 50 sen untuk sekotak deluxe yogurt. Okay. So kalaulah kita ada bahan-bahan yang lain, ni semua given figures. Okay, so kita akan campurkan, maka kita dapatlah jumlah kos bahan langsung untuk seunit ya ataupun sekotak deluxe yogurt tadi. Ni kos bahan mentah. Ya, untuk seunit output. Alright. So selesai dengan bahan langsung, kita pergi kepada buruh langsung pula. Okay. So kalau kita tengok untuk deluxe yogurt, keperluan buruh langsung kita. So, kita ada operator mesin. Ya, di mana kita dah tentukan kadar tunggal kita. Ya, kadar sejam ya, untuk operator mesin adalah RM8. So, RM8 ni sejam. Tapi untuk menyiapkan deluxe yogurt, kita hanya memerlukan 0.01 jam. Ya, jadi kadar sejam RM8 darab dengan 0.01 jam, maka kos ya buruh langsung untuk seunit deluxe yogurt hanyalah ya 8 sen sahaja. So kita dapatlah jumlah buruh langsung. Kalau kita ada kategori buruh-buruh yang lain, kita akan campurkan jugalah untuk mendapatkan jumlah buruh langsung ya seunit output. Okey, kemudian kita ada overhead kilang. Overhead kilang kita ada dua. Kita ada satu overhead berubah, satu lagi overhead kilang tetap. Okey, persoalannya macam mana dia dapat kadar overhead ni? Pengiraan kadar overhead ni sebenarnya kita dah belajar dalam perakaunan untuk overhead bagi kursus ya perakaunan kos. Tapi saya akan refresh you punya memory. Ya, pengiraan kadar overhead pratentu. Okey, katakan untuk overhead berubah, ya kita akan anggarkan jumlah kos overhead berubah yang dijangkakan akan dilibatkan sepanjang tahun dibahagikan dengan anggaran ukuran aktiviti ya ataupun asas alokasi bagi overhead berubah. So kita kena carilah asas alokasinya apa. So dalam contoh ni, asas alokasi yang digunakan untuk overhead berubah dan overhead tetap ialah jam buruh langsung. Maka dengan itu untuk mendapat RM6 ni ialah anggaran kos overhead berubah sepanjang tahun dibahagikan dengan anggaran jam buruh langsung yang dilibatkan sepanjang tahun. Ya, macam kita buat bajet sebelum ni, samalah. Ya, untuk mengira kadar overhead berubah. So, dapat RM6. So, untuk overhead tetap pun sama juga. Tapi untuk overhead tetap, kita akan ambil anggaran kos overhead tetap sepanjang tahun bahagikan dengan anggaran jam buruh langsung ya, yang bakal dilibatkan sepanjang tahun. So, dalam kes ni, given kita dapat RM20 kadar overhead berubah. So, oleh kerana asas alokasinya adalah jam buruh langsung, so kita kena darablah dengan jumlah jam buruh langsung yang diperlukan untuk seunit output. So, seunit output memerlukan 0.01. Ini kadar sejam. So, darab dengan kadar sejam, maka untuk overhead berubah kita dapat 0.06. Untuk overhead tetap, darab juga dengan kadar sejam RM20, maka kita dapat 20 sen. So, 0.06 campur 20 sen, kita dapat 0.26 sen. Untuk mendapatkan jumlah kos ya, standard seunit output kita kena campurkan kos ya, standard untuk overhead campur dengan kos standard untuk bahan buruh langsung, dan kita juga kena campurkan dengan yang telah kita kira ya dalam slide sebelumnya tadi ya, iaitu untuk bahan langsung. Okey. So akhirnya kita akan dapat RM1.20. So lembaran kos standard akan menyatakan berapakah kos yang diperlukan untuk menyiapkan satu unit produk siap kita, which is deluxe yogurt. Okey. So, berakhirlah ya penerangan untuk bahagian pertama kuliah 5.
Terima kasih.